Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Saya pula rasa gemuruh sangat sebab tengok semua. Alhamdulillah lah, Seksyen 24 ni satu sambutan yang amat menggalakkan. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya cerita lebih lanjut tentang pengalaman saya dan sebagainya, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Sebab kata Batam Melayu, tak kenal maka tak cinta kan? So kita kena kenal dulu. Bab cinta tu nanti kita boleh halo-halo. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dah bersedia? Nama saya ialah Divesh Kumar Daniel bin Kapulan. Saya rasa mungkin ada setengah tu bila tengok saya kali pertama, mungkin tertanya-tanya, dia ni orang mana ni? Boleh cakap bahasa Melayu pula tu, Pasir pula tu. Kenapa nama dia macam ni? Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, daripada kajian yang saya buat dan juga rujukan yang saya buatlah sebenarnya, saya tak jumpa pun mana-mana hadis ataupun dalil ataupun nas daripada Al-Quran yang menyuruh apabila seseorang tu memulak agama Islam, kita kena letak nama mereka bin Abdullah ataupun binti kepada Abdullah. Tak ada. Tak ada satu pun ayat daripada hadis, daripada Quran dan juga hadis Rasulullah. Tak ada satu pun. Tetapi ini sudah menjadi satu budaya di Malaysia, di mana budaya menyusahkan sebenarnya. Sebagai contoh, kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi, semua yang memulak agama Islam, 4 Khalifah Rashidin pun kalau kita ambil contoh, tak ada seorang yang tukar nama ayah. Tak ada. Tetapi kalau kita tengok dalam Al-Quran, yang melarang kita tukar nama ayah tu ada. Sebagai contoh, kalau kita ambil dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat nombor 5. Surah ni, ayat ni dia menceritakan pasal anak angkat, di mana anak angkat pun kita tak boleh tukar nama kita sendiri. Ini kan pula apabila seseorang tu memulak agama Islam. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, nama saya ni kekal dengan nama ayah saya sendiri. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pengalaman saya daripada kecil lagi, daripada umur 5 tahun, saya memang dah biasa dengan orang-orang Melayu Islam. Memang dikelilingi oleh mereka. Kalau nak katakan, kalau peratus lah, kalau bangsa-bangsa lain ni, China dan juga India, boleh katakan 5% je. Kalau 90% tu automatik Melayu Islam. Dan pengalaman saya apabila saya darjah 5 dan sebagainya, setiap kali saya pergi ke perpustakaan, saya dengar sendiri, tak ada orang paksa. Saya suka pergi pada bahagian babak agama ni dan baca buku kisah-kisah Nabi. Dia macam sendiri, tak ada orang paksa. Dan setiap kali saya baca buku-buku kisah-kisah Nabi ni, normally buku-buku yang nipis lah, macam kisah Nabi Nuh dan sebagainya, saya tertarik secara tak langsung. Dan saya ingat lagi apabila saya berada di sekolah menengah, iaitu lebih pada tingkatan 3 ke atas, setiap kali ada kelas moral dan juga agama, saya akan kekal duduk dalam kelas agama. Walaupun saya tahu cikgu moral tu datang, saya rasa macam tak seronok kalau pergi kelas moral tu. Kalau pergi kelas moral macam rasa boring. Tapi setiap kali saya duduk dalam kelas agama, saya rasa tenang. Saya tak tahu kenapa. Tanpa paksa daripada siapa-siapa, saya akan duduk dalam kelas. Di tempat duduk saya tu memang hujung, so senang lah, tak perlu nak alih-alih. So saya akan duduk, saya akan dengar apa ustaz ataupun ustazah tu mengajar. Tetapi yang agak menyedihkan saya, tak pernah sekali pun ustaz ataupun ustazah pada waktu itu yang mengajar kelas agama, dia tak pernah tegur saya. Dia tak pernah tanya pun, Divesh, dia tahu saya ni bukan Islam dan sebagainya, sudah tentu dia tahu. Dia tak pernah tanya pun, Divesh, kau minat ke pasal Islam? Nak tak ustaz bagi buku ke apa-apa yang boleh bantu untuk nak tahu pasal Islam? Tak pernah sekali pun. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pada awalnya saya berminat dengan Islam ni bukan kerana Islam. Saya berminat dengan Islam sebenarnya lebih minat pada Melayu. Maksud dia, saya sebenarnya sebelum saya faham tu, saya lebih nak jadi Melayu pula sebenarnya cerita. Bukan nak jadi Islam pun. Sebab bagi saya tak boleh nak bezakan apa itu Melayu, apa itu Islam. Sebab saya pernah ada dekat rumah pada satu ketika dulu, dan saya terdengar dialog antara mak saya dan juga abang Brother Syah lah sebenarnya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Brother Syah ni abang saya. Alhamdulillah. Saya terdengar bocor rahsia pula Okey, saya terdengar sebab saya nak cerita juga. Sebab saya pernah dengar dialog ni antara mak saya dan juga abang saya, di mana dia orang berdialog. Mak saya tanya dekat abang, kenapalah kau masuk Melayu? Tak ada ke agama lain ke ataupun bangsa lain orang masuk? Mak saya cakap itu. Dan abang saya dia terus terang dengan mak saya. Dia cakap, mak, saya tak masuk Melayu, saya masuk Islam. Pada waktu itu saya tak tahu apa itu Melayu ataupun Islam, apa itu Islam. Dalam hati saya marah tau. Saya marah dekat abang saya. Lah abang ni dah masuk Melayu tu, cakap je lah dah masuk Melayu. Apa lagi nak gawa-gawa, mak dah tahu dah pun. Saya rasa sampai macam tu. Tapi Alhamdulillah, apabila saya habis belajar, saya bekerja di Ipoh, Perak. Di situlah saya dapat membezakan apa itu Melayu, apa itu Islam. Tetapi sebenarnya ada sambungan lagi, di mana saya terpaksa merahsiakan keislaman saya daripada keluarga selama 10 tahun.
Nak tahu tak kenapa 10 tahun? InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Saya serahkan balik kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Alhamdulillah. Itulah kisah Divish Kumar Daniel tadi, iaitu adik saya sendiri. Okey, kalau kita lihat pengalaman dia, dia sebenarnya telah berminat dengan Islam jauh lebih awal dari saya. Tetapi yang dia minat tu bukan masuk Islam, nak masuk Melayu. Dia nak jadi Melayu sebenarnya. Okey, dan dia sampaikan sebagai orang non-Muslim, bila pergi ke sekolah, dia orang ada kelas moral. Kalau orang Islam pergi kelas agama, yang non-Muslim masuk kelas moral. Tapi dia akan duduk dalam kelas agama dan ikuti pelajaran agama. Tetapi walaupun tahun demi tahun di dalam kelas agama, tidak pernah ustaz atau ustazah yang mengajar menyuruh kepada dia, Divish, kau minat ke dengan Islam? Kau nak masuk Islam ke? Ataupun soalan-soalan yang sewaktu dengan dia. Tak pernah diajukan. Dibiarkan begitu. Kenapa jadi begitu? Mungkin ustaz atau ustazah dia risau. Mereka sebenarnya tertakluk kepada peraturan-peraturan daripada Jabatan Pendidikan. Sekiranya mengajak kepada Islam, nanti mak bapak Divish akan datang buat pengaduan pada pengetua dan sebagainya. Boleh jadi. Tetapi di sini kita boleh gunakan budi bicara kita, kebijaksanaan kita, bagaimana kita boleh berhampiri mereka. Okey, kita dekat dengan mereka, kita ambil tahu tentang mereka dan biar mereka rapat dengan kita. Walaupun dia tak masuk Islam, tetapi sekurang-kurangnya dia tahu ada orang Islam yang caring, yang take care tentang dia. Dan kalau ada persoalan, dia ada tempat untuk dia tuju dan sebagainya. Baiklah, itu adalah pengalaman daripada saudara Divish tadi. Sekarang marilah kita beralih kepada saudara Atik. Ini panggilan manja dia, Atik. Muhammad Atik Kadir. Kalau kita lihat dia, nampak macam muka Cina, betul? Benar? Jangan tertipu, dia bukan Cina. Dia adalah seorang berbangsa Iban dari Sarawak. Dari Sarawak. Dulu bekas penganut agama Kristian. Hari ini seorang Islam. Jadi marilah kita dengar pula bagaimanakah pengalaman saudara Atik pula daripada Sarawak sana memeluk agama Islam. Silakan. Terima kasih.